Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah seperti biasa. Hari Rabu malam Khamis kita akan ambil fusul-fusul tafsir karangan Syekh Musain At-Tayyar hafizahullah. Yang mana kalau tadi kita bincangkan, kita dah masuk kepada taujih aqwalis salaf, pengarahan ataupun menghala tujukan akan kata-kata salaf. Mana kita kata dalam konteks ni, macam diterangkan hari itu, sememangnya ini macam tajuk ni macam penjelasan atau tafsiran bagi kefahaman salaf terhadap ayat, dan macam mana tafsiran mereka terhadap ayat, dan macam mana mereka mengatakan pada kata-kata pada ayat tersebut dengan kata-kata tertentu ini atau itu. Okay. Dan apa yang disebutkan sini adalah kerana kejanggalan kata-kata tersebut, atau kerana terlampau ringan, ataupun maksud dia tidak kuat, ataupun kekuatan kata-kata berkenaan. So basically kalau kita terangkan itu pasal tajuk ni, daripada salafus soleh kadang-kadang terkeluarlah kalam yang janggal. Macam Mujahid bin Jabr itu kita ambil 3 tempat kot, tak silap saya. Yang kita ambil dia ada pendapat tentang tafsir Al-Quran Karim yang dia tertolak di sisi para ulama tafsir, tertolak seperti takwilan beliau terhadap penukaran Bani Israel kepada kera dan babi. Dia kata penukaran pada perangai, tidak pada rupa. Tapi kita tahu bahawa hadis Nabi SAW yang sahih menjelaskan bahawa penukaran itu sekali dengan rupa. Bahkan Nabi sebutkan tentang mereka-mereka yang ditukar kepada rupa kera atau babi, tapi tak ada beranak pinak. Sebab tu jangan sekali-kali kita terfikir kononnya ni tantah ini bapa dulu kera. Tak ada. Tak ada siapa yang ada keturunan sedemikian. Siapa ditukarkan tak akan dijadikan beranak pinak. Itu datang hadis Nabi SAW. Kemudian takwil beliau nazar dalam surah Al-Qiyamah 22-23 yang wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dia terjemahkan maksud tersebut dengan menantikan akan balasan daripada Tuhannya. Wajah-wajah pada berkenaan. Nazirah itu digunakan dengan maksud intazara. Intazara. Sedangkan semua jumhur para ulama semua mengatakan maksud dia adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan dengan hadis-hadis yang sahih. Demikian juga takwilan beliau terhadap, atau penjelasan beliau, tafsiran beliau terhadap mizan dalam ayat surah Al-Qari'ah. Dia kata afa amman man thaqulat mawazinuhu, adapun siapa-siapa yang berat timbangannya, dia kata ini bukannya mizan yang betul, tapi dia adalah perumpamaan yang dibuat. So jadi basically ini kata-kata berkenaan daripada Mujahid bin Jabr. Dia kata takwilan ni dia tidak menjadikan Mujahid bin Jabr ni tertolak. Yang kita terangkan kadang-kadang biasalah manusia, sebagai manusia yang boleh salah dan boleh silap,
Macam Nabi kata kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam banyak buat salah. Wa khairu khata'in at-tawwab. Dan paling baik di antara orang yang banyak buat salah adalah orang paling banyak bertaubat. So basically tak ada siapa yang terlepas. So kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun sekali pandai mana pun manusia tersebut takkan terlepas dia daripada kesalahan dan kesilapan. Cuma kita punya muamalah dengan salaf, dengan salafus salih, walaupun ada terkeluar dari mereka kata-kata yang sedemikian, tidak menjadikan ulama daripada salaf tadi terkeluar daripada penerimaan. Maka macam Sufyan Tsauri berkata, dia kata apabila datang kepada engkau tafsiran daripada Mujahid bin Jabr, maka cukuplah untuk engkau, tak payah tengok yang lain dah. Dan beliau memang anak murid terbesar, murid terhebat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan terima tafsir daripada Ibnu Abbas secara langsung, directly daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. So dengan sebab itu kita tak ada ruang sebenarnya kat situ untuk tolak dia. Cuma benda ni kalau kita aplikasi pada zaman kita sekarang ni, timbullah perkara-perkara yang kita sebut tu. Bila ada orang kata ustaz ni tak bagus, tak elok sebagainya, kerana satu atau dua pendapat yang dia silap. Kalau dia memang bermanhaj, kan, kita panggil itu macam manhaj yang tidak mengikut kepada salafus salih. Dia kata saya tak ikut salah pada hadis fitan, dan kita terimalah dia bukan ahli sunnah. Habis cerita, kan. Tapi kalau dia kata dia memang tidak pernah cuba menyanggahi salah, dan dia faham dengan kefahaman dia sendiri yang mungkin silap, tidak kita buang dia atas kesalahan yang jadi daripada dia. Macam Mujahid bin Jabr tadi, memang daripada 3, ada banyak lagi benda-benda yang macam kita sebut tu, dia kata surah Al-Fatihah turun 2 kali, turun di Mekah, turun di Madinah. Jadi benda tersebut para ulama kata tak boleh pakai, pendapat tersebut takkan diterima. Tapi itu macam kita sebut tadi, tidak membuang dia daripada lingkungan rujukan Islam. Nah, ini benda yang kena pegang betul-betul. Pasal kadang kita takkan jumpa kesempurnaan kepada manusia ini. Mesti ada benda yang pelik terkeluar. Contoh macam Imam Bukhari rahimahullah, dia ada berkenaan masalah kalau orang tu menyusu, ambil susu daripada kambing yang sama, A dengan B ambil kambing yang sama, maka diorang ada hubungan susu. Ini pelik tapi ialah dia masih lagi hebat dan besar. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahawa boleh untuk bapa zina kahwin dengan anak zina dia. Sebenarnya mungkin jawapan tersebut beliau katakan adalah bila orang kata tak ada hubungan nasab, tak ada keturunan, tak ada waris mewarisi. So soalan boleh kahwin ke? Dia jawab macam tu saja, tapi orang kata habis. Tapi benda tersebut macam kita katakan keluar daripada beliau ataupun daripada yang lain. Bila ada kalimah-kalimah sedemikian, kita tak terima pendapat tersebut, tapi tidak kita buang mereka daripada lingkungan rujukan agama. Itu asas. Okay. So, jadi bila datang macam ni kan, kita kata dalam tafsiran, dia kata anda dapati dalam tafsir ada jawapan ataupun penolakan terhadap pendapat-pendapat yang dikatakan oleh sebahagian salaf. Tapi tidak bermaksud ini tidak bermaksud ketiadaan penerimaan kata-kata mereka pada selainnya. Pada tempat lain orang tak terima, tapi pada tempat tu saja yang orang tak setuju, ataupun tidak menghormati pendapat mereka ataupun kedudukan mereka. Kan, ini Ibnu Qayyim dia menjawab menolak pada tafsir firman Allah Taala dalam surah An-Nazi'at. Kata-kata siapa yang berkata wasabiqat sabaqa, ia adalah malaikat yang mendahului syaitan dengan wahyu kepada para nabi. Ini pendapat ni datang daripada sebahagian salah, dan bahkan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib dan Masruq. Tapi penolakan tadi kepada pendapat itu taklah kita kata Ali tak pakai langsung. Macam saya dengar adalah mulut daripada sebahagian pelajar ni, dia jumpa saya, dia kata Ustaz kita tu kan tiba-tiba dia kata tafsir saya kutub okey pula. Fizilal. Lepas tu macam mana? Saya pandang muka dia, cakap kenapa, saya kata atas dasar apa dia jawab macam tu. Kenapa tak bincang direct dengan dia, tapi dia dah bawa kepada saya. Dia kata ustaz kita cakap macam ni lah, saya pandang muka. Ni kisah macam ni lah. Pasal benda tu mungkin ada benda pendapat dia cakap, mungkin silap, mungkin salah pada satu dua benda, tapi tidak menyebabkan untuk kita keluarkan dia daripada lingkungan ahli sunnah, ataupun kita keluarkan daripada orang manhaj dengan salafus soleh punya manhaj. Ini sudut asal. Kalau orang tu memang awal-awal lagi dia isytiharkan, saya bermazhab Syafi'i, akidah saya Asy'ariyah, saya punya tasawuf Junaid Baghdadi,
Dia cakap macam tu dah awal-awal lah kita reject. Tak payah bincang dah lah. Tapi ada pun kalau anda kata dalam bab orang yang tidak ada manhaj macam tu, kenapa awak nak kena buang dia? Pelik kan? Ada istilah baru. Akidah dia betul, manhaj tak betul. Ustaz kita ni akidah dia bagus, tapi manhaj dia hancur. Ha? Asyarah itu baru dah, asyarah salafiyah. Itu masalah juga. Tak. Benda ni berlaku sebab masalah. Kita hari tu beberapa kali dah kita buat kelas manhajut talaqi wa istidlal. Tata cara penerimaan ilmu dan penilaian agama. Yang mana kita kata manhaj ahli sunnah ni dia ada 3. Pertama, agungkan nas. Datang kalau Allah Rasulullah dia takkan lawan. Kalau orang tu kita tengok manhaj itu pertama dia macam tu. Okey, fine. Sebab kalau dia lawan je masalah. Kalau dia kata betul lah hadis Nabi ni, tapi habis. Kita pandang mungkin datang bawah patoleh kepala lah, tak payah. Tak payah bincang dah. Sebab orang yang boleh reject sabda Nabi SAW dengan macam tu, dia masalah lah. Unless dia kata saya tak terima ni sebab sahabat Nabi kata macam ni, ada hadis lain kata, dan kita okey lah. Tapi kalau dia kata tak boleh lah, sahabat saya rasa kan, habis. Saya rasa. Itu pertama. Kedua, dia kena pastikan kesahihan nas. Sebab ini benda ni bukan baru kita jumpa, daripada Ibn Abbas sendiri radhiyallahu anhu. Dia kata dahulu kan, dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dahulu kami menerima dari semua orang. Kan bila seorang tu kata qala Rasulullah SAW, kami hadapkan wajah kami kepada dia, kami dengar apa dia cakap, mengalir air mata kami. Tapi bila manusia ni langgar, jalan baik, jalan betul semua sama saja di mata mereka, maka kami tak ambil kecuali apa yang kami tahu sahaja. Anything kami tahu, kami ambil. Kalau orang tak tahu, kami tinggal. Ini manhaj yang kita kata para sahabat tunjukkan. Sebab mereka tidak, ni macam itu Muhammad Ibn Sirin sebut. Dia kata, dahulu mereka mendengar daripada semua orang, tapi bila berlaku fitnah, kan, pembunuhan Uthman, fitnah berkenaan dengan Khawarij keluar, Syiah keluar, maka diorang kata, sammu lana rijalakum. Beritahu kami, perawi-perawi kamu. Dia lihat pada sunnah, dia ambil cerita dia. Dilihat lebih bid'ah, dia tinggalkan cerita dia. Mana masalah sunnah dan bid'ah tadi, bukan baru zaman Ibn Taymiyah keluar, bukan zaman Syekh Albani keluar, bahkan zaman Muhammad Ibn Sirin. Tapi geng-geng saya tengok seorang daripada Indonesia, dia datang, dia kata ini adalah politik, sebab nak wujudkan satu kumpulan lain yang tak Khawarij, tidak Syiah, ahli sunnah. Dia kata benda ni bermotifkan politik, sedangkan benda tu adalah pegangan salafus salih. Dalam dia lihat nak terima, tengok siapa yang dia dengar. So benda ni kena pastikan kesahihan nas. Dan kemudian ketiga, dia mesti betul faham nas. Ini manhaj betul faham nas ni dia mesti mula dengan A, ikut salafus salih. Apa salafus salih faham, ikut. Bukan langgar. Bukan sahabat Nabi terangkan, tabi'in dan tabi'in terangkan, kita macam yelah diorang cakap, tapi kita tengok dalam kamus bahasa Arab. Masalah first thing first, dia kena ikut apa yang kefahaman yang ada pada salafus salih. Sebab diorang adalah orang yang diajarkan, terutama para sahabat, diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua, dia kena apa? Tahu bahasa Arab. Itu bagi benda yang tak ada penjelasan salaf, maka tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, dia masalah lah. Kan? Bincang-bincang macam geng Hizbut Tahrir. Saya ingat benda cerita kawan kita, Zulfikar. Dia cerita waktu Amir diorang lah datang jumpa dengan Datuk Dr. Harudin rahimahullah, nak bahas tentang negara Islam, tentang daulah Islam. Tapi benda ni kelakar sikit lah. Cara yang dibuat oleh Datuk Dr. Harudin rahimahullah agak kasar. Sebab dia kata apa? Tahu bahasa Arab? 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 Semua giling, balik. Nak bincang apa? Sebab dalil akan datang dengan bahasa Arab. Sumber agama awak tak tahu bahasa Arab, dia nak bincang apa? Tanya, kan? Jadi kita baca hadis kan, dia tak faham juga. Baca Al-Quran pun tak faham juga. Buat apa nak bincang? Tahu bahasa Arab ayat dia. Sebab tu, tahu bahasa Arab ni adalah jalan kedua selepas daripada apa yang salafus salih. Itu pun salafus salih cakap pun kena faham jugalah bahasa Arab. Bukan bahasa Inggeris. Okay. Ketiga, mesti kumpulkan semua dalil dalam satu tempat. Ever dia nak faham satu benda daripada perkara dalam agama ni, apa hadis atau dalil yang tajuk sama, kumpul setempat. Kat sini kita akan nampak manhaj yang salah tadi. Sebab geng yang ahli bid'ah,
dia akan ambil apa hadis yang dia suka je. Apa yang kena dengan dia ambil. Bila baca hadis ni, dia kata tak boleh lah hadis ni. Dia perangai. Sebab kita nak faham semua, nak faham tajuk, kena kumpulkan dalil. Sebab dia macam, pasal semua dalil tadi, dia bergabung untuk membentuk satu kefahaman. Macam kita ada rumah kan. Rumah kita ada lantai, base. Ada dinding, ada tingkap, ada pintu, ada atap. So, setiap dalil tu macam tu. Ada yang jadi atap, ada yang jadi dinding. So, bila orang tu baca hanya dinding saja, atap tak ada masalah juga. Ada baca tingkap je. Tingkap je dia jumpa. Dia masalah lah sebab tu. Kadang-kadang benda ni, saya ingat dalam perkara ni, jadi masalah lah bila dalam kitab Iljam Awam, Ilmul Kalam, bila antara benda yang ditolak oleh Imam Ghazali rahimahullah, dia kata jangan kumpulkan dalil sekaligus. Saya kata kumpulkan, gabungkan ni akan masalah. Dia akan memaksa kita memahami dengan satu bentuk. Kita pula ahli sunnah kata apa? Memanglah itu kerja kita. Sebab kita bila kumpulkan dalil tadi, hilanglah masalah tadi. Kekeliruan tu akan hilang. Ini jangan kumpul dalil sekaligus. Salah lah. Okay. Kemudian, yang terakhir, tahu maqasidus syariah. Tahu matlamat pensyariatan agama. Itu untuk menjaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. Sebab kat sini sudut yang kadang-kadang bila kita tengok orang tu dia bincang. Dia kata, betul lah ustaz, saya dengar Nabi larang bina atas kubur. Tapi ada ulama kata, benda ni tak boleh buat dekat kubur awam. Kubur persendirian tak apa. Kita pandang muka dia balik kan. Sebab perangai dia tadi, cara dia cakap tadi kan. Dia dah langgar maqasid syariah yang pertama. Itu apa? Menjaga agama. Sebab agama kita lebih bernilai dari masalah pendapat orang. Sebab kita bagi buat yang ni buat marmar hitam, yang ni buat marmar hijau. Lepas tu kena pula ustaz punya warna putih. Ustaz masalah. Ustaz lah mula ustaz. Nampak pula dalam kubur tu bercahaya lah. Jadi benda tu kena faham tau. Marmar yang batu-batu ni, granit lah apa sebagainya, kadang main peranan. Tahu macam dekat Masjidil Haram tu kan. Marmar yang dia pakai tu datang dari satu pulau dekat satu tempat yang memang marmar tu takkan panas. Dia bukan tu bukan kita pijak kan. Kau tahu sejuk. Dia tak tahu pas bawah tu ada aircon. Tahu tengah-tengah panas pun tak panas. Masya-Allah, masya-Allah. Dia tak tahu hukum. Jadi sudut tu yang kena faham. So kalau seorang tu dia ada manhaj yang betul, maka janganlah kita buang dia siap-siap. Kalau tak suka dengan dia pun, kan, dengan tu macam saya tak minta, tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Tapi ini sudut yang pertama yang kena faham. Sebab macam ni, benda ni berlaku pada Mujahid bin Jabr, kan, Abdurrahman Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, As-Suddi, kan, semua ni ulama-ulama dia tafsir tadi kadang-kadang ada pendapat dia yang pelik. Tapi kat sini dia kata kat sini. Okey. Dia kata walaupun dengan penolakan yang dibuat oleh Ibn Qayyim terhadap pendapat tersebut, okay, namun begitu dia kata telah melakukan sebahagian ahli tafsir pengarahan untuk kata-kata salaf, untuk memperingatkan atau menyedarkan tentang sebab kata-kata mereka. Sebab bagi kita, diorang takkan cakap kerana mereka manhaj tak betul. Dan mereka cakap mesti ada kadang-kadang kefahaman mereka yang tertentu. Macam Umar bin Khattab kan, dia tak setuju tayamum ganti boleh gantikan mandi. Bagi dia tayamum ganti wuduk je. Bukan dia seorang. Ibn Mas'ud pun cakap macam tu. So bila kita tengok macam tu, takkan kita nak kata Umar tak pandai. Mesti ada sebab dia cakap. Jadi cara macam inilah dalam fiqh ke dalam tafsir terutamanya, memang kita kena faham kenapa para ulama tadi cakap macam tu. So supaya kita tidak menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak sepatut, atau kita buang mereka daripada lapisan ulama rujukan agama kerana kesalahan yang dinukilkan daripada dia. Walaupun kita kata nukilan tadi boleh je saja, tak betul. So, dan macam mana kalau daripada Nabi SAW pun ada hadis yang tidak sahih, pendapat nukil daripada salaf pun ada juga yang tidak sahih. Bukan cara dia kita ini betul ni tak boleh. Dia cakap yang tu baik. So ini kita masuk dia punya penjelasan contoh-contoh baik. Amsilatul taujihi aqwalis salafi. Contoh-contoh untuk mengarahkan atau menghalakan
pendapat-pendapat salaf. Bila mereka keluar pendapat salah, janggal, macam mana para ulama buat untuk bagi tidak timbul pertuduhan yang tak elok pada mereka. Baik. Okey, fi qaulihi ta'ala, contoh dalam firman Allah Taala dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau dahulu dalam kelalaian daripada perkara ini. Ini kalau kita ingat balik pada aqwalut tabi'in. Tafsir Quran dengan kata-kata para tabi'in, kita lihat benda ni ada timbul masalah bila ditanyakan pada salah satu tabi'in, dia kata siapa dimaksudkan dengan anta tu? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau dahulu dalam kelalaian terhadap perkara ini. Kalau injak okey, yang hari itu kita baca tu pada tajuk macam Ibn Jarir At-Tabari nukilkan, dia mula daripada ayat 19 sampai 21 surah Qaf. Bila mana Yaqub bin Abdul Rahman Az-Zuhri dia tanya Zaid bin Aslam mengenai kata-kata firman Allah Taala, wa jaa sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Bila datanglah sakratul maut tu dengan kebenaran, itulah engkau dahulu terhadapnya menentang. So dia tanya siapakah engkau dalam ayat berkenaan. Mula-mula dia tanya pertanyaan dia tanya kepada Zaid bin Aslam, Yaqub bin Abdul Rahman Az-Zuhri tanya kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam jawab, dia kata Rasulullah lah. Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Rasulullah. Lepas tu Yaqub bin Abdul Rahman kata Rasulullah. Kan pelik, takkanlah kita nak kata engkau dahulu lalai daripada ini, maksudnya engkau tu Rasulullah. Ni engkau dalam kalimah engkau dalam Quran Karim tuju pada siapa? So dia kata Rasulullah. Lalu Zaid bin Aslam kata, ma tunkir, apa yang kau tak setuju? Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha ayat 6 dan 7. Alam yajidka yatiman fa'awa wajidaka dhallan fahada. Bukankah Allah Ta'ala dapati engkau dahulu yatim, lalu dia sediakan tempat untuk engkau dijaga, dan dia dapati engkau dhal. Saya tak nak sebut sesat, saya kata tak berpetunjuk. Ini saya ingat dulu dulu salah seorang ustaz pensyarah, siapa nama dia, dia jawab benda ni dekat radio kot. Lepas tu kecoh, semua orang serang dia sebab dia syarahkan surah Ad-Duha tu, wajadaka dhallan fahada, dia dapati engkau, saya sebut tidak berpetunjuk, saya kata sesat, tidak berpetunjuk, lalu dia berikan hidayah. So basically kalau kita faham yang betul, Nabi SAW kalau bukan kerana Allah Ta'ala beri hidayah, Nabi tak ada hidayah, unless anda berfahaman dengan fahaman Nur Muhammad. Sebab orang fahaman dengan fahaman Nur Muhammad, Nabi ni insan kamil, kan? Dia takkan tak tahu, mesti tahu. Bahkan dia orang ada fahaman bahawa Nabi ni ada ilmu Lauh Mahfuz, ilmu lauh, kan? Bukannya ilmu biasa. So jadi problem dia adalah, sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam Quran Karim menyatakan bahawa Nabi SAW kalau bukan kerana Allah Ta'ala hidayahkan, Nabi tak dapat hidayah. Itu sudut asal. Tapi lah ustaz tu tersebut kalimah sesat, habis kena bantai. Semua cik peluang lah, bantai. Mari dalam Quran Karim ada je banyak ayat Quran yang menyebut tentang tajuk berkenaan. Okey, contoh dalam surah Syura ayat 52. Surah Syura ayat 52 Allah nyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah hai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau ruh daripada urusan kami. Ayat sambungan dia, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau dulu tak pernah tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Memang tanpa hidayah itu, sebab kat sini meletakkan kedudukan Allah Ta'ala yang tertinggi. Tak ada siapa yang Allah Ta'ala terpaksa untuk atau bergantung kepada makhluk berkenaan. Hatta Nabi SAW Allah tak bergantung pada baginda. Ini sudut ketuhanan Allah Ta'ala, pentadbiran dan pengurusan dia tak terikat dengan siapa, hatta kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana lafaz tu datang kan. So jadi dalam perbincangan yang kita sebut hari tu, ketika tafsir para tabi'in, Zaid bin Aslam jawablah. Dia kata, "Kau tak baca ke ayat tu?" Pasal Yaqub bin Abdul Rahman tak setuju. Macam mana kau boleh kata laqad kunta fi ghaflatin min hadha? Kau dulu lalai daripada perkara ini, lalai tentang perkara ni, tentang hidayah ni. Jadi kata anta tu Rasulullah lah, dia cakap. Okay. Tapi lepas tu Yaqub bin Abdul Rahman dia kata dia tanya kepada Salih bin Kaisan Al-Yamani mengenai ayat yang sama, mengenai tajuk tadi. Siapa anta dalam ayat 19 sampai ayat yang ke 19 sampai 21 surah Qaf. Siapa? Maka kat situ Salih bin Kaisan kata, "Engkau dah tanya siapa tak?" Dia kata, "Ya, aku tanya Zaid bin Aslam." Lalu Salih bin Kaisan kata, "Apa dia cakap?" Maka Yaqub bin Abdul Rahman kata, "Engkau jawab je lah, tak payahlah tanya apa dia cakap." Lepas tu Salih bin Kaisan Al-Yamani kata, "Aku akan beritahu engkau pendapat aku, dan beritahu aku apa dia cakap." Lalu Yaqub bin Abdul Rahman cerita balik apa yang Zaid bin Aslam cerita pada dia. Dia kata, "Ini anta tu adalah Rasulullah." Maka Salih bin Kaisan kata, "Apa ilmu Zaid? Wa ma ilmu Zaid?" Dia kata. Sebab Hasan tahu mana, dia kata. "Wallahi, okay, ma sanna aliyatan wala lisana fasihin." Dia kata, tidaklah dia ni berumur yang tua tinggi, kan? Dan tidak juga dia fasih lidah dan tidak mengenal kalam Arab. Okay, tapi Salih bin Kaisan kata, dikehendaki dengannya adalah orang kafir. Kemudian dia pun baca apa yang sesudah ayat berkenaan untuk ceritakan maksud. So kalau kita baca balik kisah tu, kita nampaklah hujung tu tentang tajuk orang yang dibawa depan Qarin dia itu, teman rapat dia di kalangan jin dan depan malaikat, yang menceritakan balik bahawa dia apa dia buat dekat dunia. So dia kata tentang ni orang kafir. So yang kita, lepas tu bila Yaqub bin Abdul Rahman tak puas hati, dia tanya pula kepada Ubaidillah. Dia kata tanya pada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Dia tanya kepada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Okey, lepas tu dia bukan dia tanya ini kira apa, cucu saudara kepada Ibnu Abbas. So dia tanya pun sama juga perbualan dia. Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas tanya dengan dia, "Kau tanya siapa tak?" Dia kata, "Ada tanya. Aku tanya Zaid bin Aslam." Dia jawab macam ni. Dia jawab, "Aku tanya apa Salih bin Kaisan." Lepas tu dia tanya, dia kata cerita apa dia orang cakap. Yaqub bin Abdul Rahman kata, "Kau cerita je lah, tak payah tahu apa dia cakap." Dia kata, "Cerita je, aku akan cakap apa pendapat aku." So dia ceritalah. Kalau ikut kepada Zaid bin Aslam, yang dimaksudkan dengan anta tu adalah Rasulullah. Kalau ikut kepada Salih bin Kaisan Al-Yamani, yang dimaksudkan tu adalah orang-orang kafir. Okey. Tapi bila datang kepada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, dia kata dikehendaki dengannya adalah orang baik dan jahat. Kan? Dia dibacalah firman Allah 19 sampai 22. Lalu dikatakan dibukakan ni, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Mana penglihatan kau pada hari berkenaan amat tajam, kau nampak semua benda. So ketika tu dia kata ini untuk semua, pasal orang yang dibukakan hijab hari akhirat nanti sampai dia nampak syaitan, nampak malaikat yang datang menyalin amal dia akan nampak. Ini adalah kepada orang baik dan orang jahat. So tiga pendapat tersebut kan. Cuma yang pertama tu, yang Zaid bin Aslam. Okay, Zaid bin Aslam. Yang ni daripada anak dia, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ayat surah Qaf. Okay, surah Qaf ayat 22. Dia kata apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau dahulu lalai terhadap perkara ini. Qala Zaid ibn Zaid, itu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, hadha Rasulullah. Ini adalah Rasulullah. Jadi kita dengar berat tak? Beratlah tekan cakap Rasulullah lalai dahulu daripada perkara ni. Sebab baginda adalah orang manusia paling baik. Okey. Qala, dia kata apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadzal amri ya Muhammad.
sungguhnya engkau dahulu dalam kelalaian terhadap perkara ini, wahai Muhammad. Kunta ma'al qaumi fi jahiliyatihim. Engkau dahulu bersama-sama dengan kaum tersebut dalam jahiliyah mereka. Dalam jahiliyah mereka. Fakashafna anka ghita'aka. Lalu kami singkapkan daripada engkau penutup yang berada pada engkau, maka pandangan engkau pada hari berkenaan adalah tajam. Okey. Qala Imam Tabari cuba nak halakan kenapa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam cakap macam tu. Dia kata, wa ala hadha ta'wili alladhi qalahu Ibnu Zaid. Dia kata di atas takwilan ini ataupun tafsiran ini yang dikatakan dia oleh Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yajibu an yakunal kalamu, mestilah kata-kata yang jadi kata-kata di sini khitaban min Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ucapan daripada Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi ghaflatin fil jahiliyati, bahawa dia dahulu dalam kelalaian pada zaman jahiliyah, min hadzal din, daripada agama ini, allazi ba'athahu bihi, yang telah utuskan baginda dengannya selepas itu. Mana pada mulanya tidak ada. Sebab balik pada asal, kalau kita fahamkan balik kata-kata ni, macam tadilah ayat surah Asy-Syu'ara tadi kan, Asyura tadi kan, kita kata Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ma kunta tadri min qablihi min kitab. Dia itu ayat lain. Itu ayat lain. Ini ayat ini ma kunta tadri mal kitab wal iman. Tak pernah kau tahu apa di kitab, tidak kau tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kami menjadikan wahyu ni yang beri pada engkau adalah sebagai cahaya yang kami beri hidayah dengannya siapa-siapa kami kehendaki di kalangan hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan kau benar-benar memandu atau mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. So ayat surah 52 surah Asy-Syura tu memberikan pengertian yang sama dengan maksud ini. Tanpa Allah Ta'ala berikan wahyu, Nabi tidak tahu. Unless kita ulang balik, anda berpegang dengan fahaman Nur Muhammad. Dan awak akan start cakap, takkan Nabi jahil, takkan Nabi tak tahu. Balik pada asal, bukan Nabi baik, seorang manusia yang amanah, benar. Tapi agama yang ada, yang Allah Ta'ala dah utuskan asalnya dengan Nabi Ismail. Sebab mereka ni keturunan Ismail alaihissalam. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Quran Karim pun Allah Ta'ala sebut, contoh Allah Ta'ala yang tekan surah Sajadah, surah Sajadah, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tajuk Yasin pun ada, tapi Sajadah tu, surah Sajadah, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Tanzilul Kitabullah. Bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dan bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Mana Allah Ta'ala beri dia, Allah Ta'ala nyatakan bahkan ia adalah kebenaran yang kami turunkan kepada engkau, untuk engkau ingatkan satu kaum yang tak diingatkan sebelum daripada ini. Itu kaum ma atahum min nadhir, satu kaum yang tak datang mereka sembarang pemberi peringatan. Sebelum Nabi tak ada. Siapa yang mula sekali? Ismail. Antara Ismail dengan Nabi tak ada pemberi peringatan. Dan bahkan agama yang dibawa oleh Ismail AS boleh kata hampir pupus. Ada sebahagian amalan tu diketahui, tapi tidak dengan tertib yang sama. Bahkan dicampur adukkan dengan fahaman-fahaman jahiliah. Tapi kita pernah sebutkan berkali-kali, kita kata contoh macam solat, dia bukan baru disyariatkan ketika Nabi SAW terima wahyu. Bahkan solat itu diketahui oleh orang Arab. Bahkan kita baca berkenaan Nabi SAW pernah dicurahkan perut unta di atas badan baginda tengah sujud solat. Bahkan Nabi SAW sebut tentang malam Mi'raj baginda,
baginda sebut, baginda sampai di Baitul Maqdis, baginda solat 2 rakaat dalam. Itu kadang ada orang tanya soalan, dia kata, solat apa? Solat 5 waktu tak dapat lagi. Ni solat apa? Solat secara asasnya, dan bahkan pada zaman Ibrahim AS lagi, telah pun ada. So Allah Ta'ala sebutkan, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 5. Kan bila Allah Ta'ala nyatakan, wa'ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Dan kami buatkan janji kepada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kamu berdua sucikan, ini bersihkan baitiya, rumahku. Baitiya lit-ta'ifin untuk orang bertawaf, wal-akifin orang yang duduk beriktikaf, wal-ruk'is sujud untuk orang yang rukuk dan orang yang sujud. Dan maka Ismail AS Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 55, Allah Ta'ala nyatakan, wadhkur fil kitabi Ismail, ingatlah dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, dia adalah seorang yang benar janji, wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul lagi nabi, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu perintahkan keluarga dia untuk solat dan zakat. Wa kana inda rabbih mardiya, dan dia situ hanya adalah seorang yang diredai. So kita faham memang dah ada. Cuma masalah tertib dan ke mana hala tuju. Pasal masyarakat ketika tu dua-dua sekali buat. Sembah Allah Ta'ala pun nama Allah Ta'ala ada, bapa Nabi nama bapa Nabi nama Abdullah. Bapa saudara Nabi itu Abu Lahab. Siapa nama dia? Tak ingat kan? Sebab kadang kita tak kisah pun, kita tahu Abu Lahab lah. Nama dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Uzza siapa? Berhala. So maksudnya kalau Nabi besar kan, confuse tak? Atuk bagi nama Abdullah, bapa dia. Pak saudara dia nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang ini Abdullah bin Abdul Muttalib. Mesti kita macam macam Abdul Manaf. Manaf bukan nama Allah Ta'ala, Manaf itu nama berhala. Orang kita masih bagi lagi anak Abdul Manaf kan, sebab dia keturunan atuk Nabi kan, apa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. So kita bagi Manaf. Manaf itu adalah nama berhala. Mana nama Allah Ta'ala Manaf? So benda tu kalau kita duduk, kita pun confuse. Ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Jadi benda tersebut kalau ikut pada, kalau tanpa hidayah Allah Ta'ala, Nabi takkan tahu. Itu tajuk asal. Sebab kita berpegang dengan baginda SAW sendiri, berkali-kali tunjukkan kepada kita. Macam kisah baginda ditanya oleh Yahudi tentang masalah apa? Roh Ashabul Kahfi, Dzulqarnain. Kan Nabi kata datang esok aku bagi tahu. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan 15 hari. Nabi tak boleh jawab. So tajuk dia Nabi ada tahu tak? Kalau Allah tak bagi tahu? Yang para malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tu, itu applicable kepada semua makhluk. Jangan kata bahawa Nabi ada ilmu yang Allah Ta'ala khususkan yang automatik tahu. Bahkan Nabi banyak kali bila Yahudi datang tanya tentang anak, makanan pertama ahli syurga, bila dunia ni ditukarkan, ada langit tukar langit lain, bumi tukar bumi lain, manusia duduk mana? Lepas tu makanan syurga pertama apa? Kemudian dia tanya juga tentang anak, macam mana anak dia jadi lelaki atau perempuan. So Nabi ketika tu ada kayu kat tangan Nabi, cucuk-cucuk tanah, tunggu. Lepas tu sebenarnya apa? Nabi kata lepas Yahudi tu pergi, Nabi jawab, Nabi kata aku tak tahu jawapan apa yang dia tanya, melainkan setelah Jibril bawa kepada aku jawapan. Ini konsep yang ada tentang ilmu Nabi SAW. Sentiasa tunggu daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Nabi jawab daripada diri sendiri. Itu benar macam Allah Ta'ala nyatakan ayat keempat surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak cakap daripada keinginan diri sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Sebab dia bergantung betul-betul dengan apa Allah Ta'ala bagi, dia akan jawab. Kalau tak bagi, dia tak jawab lah. Bukan tak boleh jawab. Dia bukan takkan jawab, dia tak akan boleh jawab apa yang disoalkan. Yang kisah Ashabul Kahfi tu, kisah apa yang Allah Ta'ala tegur Nabi kan,
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa an yasha Allah. Jangan kau kata pada satu perkara aku akan buat ini esok, kecuali kau kata juga jika dikehendaki oleh Allah Taala. Wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah Tuhanmu bila kamu terlupa. Ayat tu adalah teguran berkenaan dengan Nabi tak boleh cakap aku boleh bagi sekian kecuali kata insya-Allah. Kalau Allah Taala nak, ya. Kalau tak nak, tak boleh. So jadi takwilan perbahasan ni, dia bukan kita kata benda ni kata Nabi sesat macam mananya sesatnya orang jahiliah tadi. Tidak berpanduan. Faham kan tajuk ni? Tidak panduan. Maksud dia kalau kata-kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tu, dia bukan menjatuhkan status Nabi. Ini yang cuba dikatakan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Pasal dia kata ini, dia kata di atas takwilan ini yang dikatakan oleh Ibn Zaid, dia kata wajib untuk menjadi kata-kata atau ucapan daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Baginda dahulu dalam kelalaian zaman jahiliah daripada agama ini, terhadap agama ini, tak tahu. Macam dikatakan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tak tahu apa itu kitab, engkau tahu apa itu iman. Sebelum dia ini kau tak pernah tahu. Kalau bukan Allah Ta'ala beri, kau takkan tahu. Betul lah. Fakashafa anhu ghita'ahu. Allah Ta'ala singkapkan daripada baginda penutup yang ada pada baginda SAW. Alladhi kana alaihi fil jahiliyati, yang asalnya berada pada baginda pada zaman jahiliyah. Nabi tak tahu nak tuju ke mana. So kalau kita nak faham tu, 40 tahun Nabi tak tahu nak ke mana. Dia baik atas tabi'i, dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat dan dosa. Bahkan Nabi SAW pernah teringin nak ikut hadir kepada majlis orang-orang Quraisy, kan kerajaan mereka. Allah Ta'ala jadikan baginda ngantuk, tidur. Besok nak pergi lagi, tidur. Last sekali tak hilang perasaan nak pergi. Dia sebagai manusia, dia ada keinginan tadi, tapi Allah Ta'ala sekat. Macam juga Nabi SAW, macam orang zaman tu, dia kalau angkat baju tu kan tertelanjang, relax dia. Dia style macam Jepun lah kan, bugil masuk mandi tu okey kan. Tapi Nabi pernah angkat batu untuk bina Kaabah, dia letak atas bahu dia selak kain dia, pingsan. Dia jatuh pingsan. Ini perlindungan Allah Ta'ala kepada baginda SAW daripada melakukan perkara yang buruk. Tapi still Nabi SAW tak dapat hidayah melainkan lepas turunnya wahyu kepada baginda pada umur baginda 40 tahun. Itu maksud yang cuba dikatakan di sini. Tidak sekali-kali kita katakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, salah seorang ulama rujukan kita di kalangan salaf dalam masalah tafsir, kita kata dia kata benda ni merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama ustaz yang kena tu tak ingat nama dia. Ustaz Zahzan. Dia syarah benda tajuk tu. Tapi waktu syarah benda tu, saya kat Yaman lagi, saya dengar cerita lah orang kecoh. Habis semua serang. Abu Syafiq serang, semua serang dia. Pasal kata Nabi sesat dia kan. Dia salah faham kalimah tadi. Kalimah tu betul, dari masalah tidak berpanduan. Tak ada panduan, ya. Tu saya kata, pilih kalimah lah. Kalau pilih kalimah, kata sesat, kalimah orang Melayu kita ni, engkau sesat kan. Berat. Memang dia sesat pun. Orang tu sesat pun kita kata dia marah. Kan? Kata engkau tak dapat petunjuk. Lembut. Faham tak? Kan? Tak petunjuk engkau ni. Kalau tak beri petunjuk kan. Dia ringan sikit. Cakap sesat ni kalimah yang kasar lah. Walaupun maksud tu betul. Sesat tak jumpa jalan. Kan? Tadi saya sesat. Kan? Saya sampai lambat, minta maaf lambat. Saya sesat tadi. Dia kata macam Ustaz Adli sesat rupanya. Tak boleh kita panggil mengajar sini. Tak faham tak? Sudut kefahaman tu kena betul. Tapi saya kesian lah pasal Dr. Zan kita tahu dia bukan cakap benda tu atas dasar sekian. Tapi kalau kita baca dalam salaf punya pendapat ni, tak berat. Kan? Bila dia kata yang dimaksudkan tu adalah Nabi. Okey. Maka dia kata Allah Ta'ala singkapkan penutup yang dahulunya pada baginda di zaman jahiliyah. Fanafadha basaruhu bil iman, lalu tembus penglihatan dia dengan iman. Wa tanabbah wa tabayyanahu hatta, bahkan dia akan menjadi nyata ia kepada baginda. Mana iman dia nyata hatta taqarrar dzalika indah, sehinggalah menjadi tetap perkara tersebut pada baginda SAW. Fasara hadal basari bihi, maka baginda menjadi tajam penglihatan dengannya, dengan apa yang Allah berikan daripada petunjuk.
Ini sudut yang kena faham. Jadi maksud dia Ibn Jarir At-Tabari bukan menyokong kesilapan yang dibuat oleh ataupun pendapat macam kita sebut tadi kan. Bila saya sebutkan tadi dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Yaqub Abdul Rahman dia tanya kepada Zaid bin Aslam, dia tanya kepada Suhail bin Qais Al-Yamani, dia tanya pada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Dia tanya tiga ni tentang ayat yang berkaitan tajuk kita ni. Anta tu siapa dimaksudkan? Anta, siapa dimaksudkan dengan anta tu? So, jadi semua bagi jawapan yang berbeza. Kan? Walaupun kita cenderung kepada yang tengah. Suhail bin Qaisan tu lebih kuat. Pasal tajuk tu kita baca keseluruhan, nampak tajuk tu menghala tuju kepada golongan yang masuk neraka. Memang Allah Ta'ala sebutkan kat situ. Qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Ini berkata qarin dia, ini di sisi aku adalah yang degil. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka masuk neraka lepas tu. So jadi sudut asal dia nombor 2 tu lebih kuat. Tapi still yang pertama cakap macam tu kenapa? Kenapa cakap macam tu? Bukan kerana dia bermanhaj yang tak betul, tapi kerana apa? Dia faham dengan maksud tadi tak berpetunjuk. Pemahaman tadi jelas, betul, benar. Itu maksud yang macam kenapa Ibn Jarir At-Tabari macam cuba untuk tenangkan balik perasaan orang bila baca pendapat Ibn Zaid atau Zaid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Baik. Okay, kedua, dia tapi jangan jadi macam Kahar Al-Kadzab tu, semua anta dia, semua dia punya. Semua dalam Quran je dia punya. Innaka Kahar. Apalah pelik. Tapi itu contoh tafsir batini yang kita terangkan dulu. Baik. Kedua, qauluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf 22, fabasarukal yauma hadid, maka penglihatan kau pada hari berkenaan hadid. Ini tajam. Qala Tabari, berkata Imam Tabari, wa qad ruwiya 'an ad-Dhahhak. Ini telah diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak, dia kata apa? Annahu qala, bahawa dia kata makna zalika, makna pandanganmu, penglihatanmu pada hari berkenaan tajam, fabasarukal yauma hadid lisanul mizan. Dia maksudkan dengan itu adalah lidah bagi timbangan. Timbangan. Ini dia tak kata mata betul, penglihatan. Dia kata maksud dia adalah lidah timbangan. Pada hari berkenaan, lidah timbangan tu akan menjadi tepat. Menjadi tepat, dia kata. Okey. Kata Imam At-Tabari, ahsibuhu, aku rasa dia, iaitu Ad-Dhahhak, arada bidzalika, dia inginkan dengan kata-kata dia. Yang dikatakan maksud tajam tu bukan penglihatan, tapi tepatnya timbangan punya mata. Kan dacing, bukan dacing BN. Dacing payah lah. Untuk bayang dacing BN je. Ialah pasal timbangan zaman yang disebutkan mizan tu bentuk macam tu. Dia bukan mizan style macam kita, kilo letak sekilo, tak 2 kilo. Pasal dia ada berat dan kebaikan dan keburukan ditimbang serentak. So itulah rambang dia. Mungkin tak, itulah kot agak-agaknya Barisan Nasional dapat ilham untuk buat kot. Allahuakbar. Ala kulli hal, kata kan. Jadi maksud dia kata okey, sekarang ni Imam Tabari cuba nak halakan macam mana Ad-Dhahhak kata ni taklah salah total 100%. Dia kata ahsibuhu arada bidzalika, aku rasa dia inginkan dengan itu anna ma'rifatahu wa ilmuhu bima aslafa fid dunya, pengetahuan orang tersebut dan ilmunya tentang apa yang telah lalu di dunia, syahidun adlun alaihi, adalah saksi yang saksama, yang adil tentang diri dia. Maksud dia penglihatan dia tadi, mana timbangan amal dia tadi, amal yang dia buat ketika dunia, dia sendiri lebih tahu. Kan memang disebutkan dalam Quran kan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia ke atas diri dia paling melihat, walau dia berikan apa sahaja alasan. Ditipu ke tak tipu, dia sendiri tahu, bukan orang lain. Dia pun cakap saya lambat tadi kena ni itu, tapi dia sebenarnya tidur. Boleh je cakap tipu tak apa, tapi yang tahu dia bohong ke tidak adalah Allah Ta'ala dan juga diri dia sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Okay. So dia kata pengetahuan orang tersebut dan ilmu dia dengan terhadap apa yang dia telah buat lalu dia di dunia adalah saksi yang adil terhadap dirinya sendiri.
fashabbaha basarahu bidzalika bilisanil mizan. Maka dia ad-dhahak menserupakan penglihatan orang tersebut dengan itu terhadap lidah bagi timbangan amal. Allazi ya'dilu bihil haqqu fil wazni, yang dia akan diadili ataupun ditimbang dengannya kebenaran pada timbangan nanti. Macam mata dia sendiri adalah saksi ke atas perbuatan dia. So dia kata macam benda tu ada seperti apa? Mata dia tu tajam, yakni seperti mana tajamnya lidah bagi dacing tu. Sebut dacing tak sedap. Sebut timbangan juga. Sebut timbangan kau tak bayang tu, dacing lah. Dia tengah-tengah tu ada. Kat Malaysia kita tak pakai dah kot. Kecuali dia pergi kedai sensei apa? Ubat. Kedai ubat Cina, anda akan ada lah dia pakai benda tu. Dia pakai tahil lah, pakai sekian kan. Yaman masih pakai. Yaman bila kita beli barang, dia tanya nak pakai apa? Nak pakai cupak atau nak pakai wazan, timbangan. Kalau wazan tu dia letak lah sini sekilo, dia letak barang kat sini sampai benda tu betul-betul lurus, baru kita adik dia ni. Tapi dia orang suka lebih kan. Kalau kita beli barang dia takkan ngam-ngam, dia akan lebih kan. Dia lebih tak apa, kurang jangan. Dia nampak macam tu. Okay, yang lelaki. Jadi yang benda tu dia akan ada garisan untuk kata betul-betul tengah. Dia samakan penglihatan yang melihat segala apa amal kita buat seperti lidah bagi timbangan tersebut. Allazi, dia kata wa ya'rifu mablaghal wajibi li ahlihi amma zada anda dzalika aw naqasa. Dan dia akan tahu kadar yang wajib untuk orangnya. Mana orang ni buat 5 dapat berapa? 5 lah. Orang buat 10 dapat 10 lah. Dia takkan lebih, takkan kurang daripada apa yang lebih atas itu ataupun kurang. Okey. Fakadzalika ilmun man wafal qiyamati. Man wafal qiyamata. Demikianlah ilmu orang yang sampai nanti kepada hari kiamat. Bimaktasaba fid dunya, dengan apa yang dia buat di dunia dahulu, syahidun alaihi, adalah saksi ke atas dirinya, kalisanil mizan, seperti lidah bagi penimbang, dacing. Lidah bagi dacing. Sebut penimbang tak faham, dacing. Ya? Tapi kita kat Malaysia tak pakai. So nampak Ibnu Jarir At-Tabari dia push sungguh-sungguh untuk nak juga kata dhahak tak salah kat sini. Dia mungkin faham macam tu. Dia fahamkan penglihatan kamu pada hari berkenaan adalah tajam, yakni seperti mana lidah timbangan, kamu tahu semua sekali apa kamu buat. Tak ada benda yang tersembunyi dan tersorok. Maka semua manusia yang akan dia melihat semua yang dia buat kerja kat dunia ni, dia akan nampak. Macam ayat 49 surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala nyatakan wa wudi'al kitab, dan akan letakkan kitab ini pada hari kiamat nanti. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, lalu kau akan lihat orang-orang yang bersalah rasa lemah terhadap apa yang dalam kitab yang dibentangkan tu. Yaquluna ya wailatana, mereka kata, hai matilah kita, celakalah kita. Ma li hadzal kitab, apa hal kitab ini? La yughadiru saghiratan, tak tinggalkan benda kecil, wala kabir, tidak juga benda besar, illa ahsaha, kecuali dia catatkan semua sekali. Wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa mereka buat dahulu hadir depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tak zalimi sesiapa pun. Ni faham okey, baik. Seterusnya ketiga surah Al-Baqarah ayat 195. Okey, fi qaulihi ta'ala wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah, belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, dan janganlah kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Ni ayat ni banyak kali kadang dipakai kat kita pun, banyak yang pakai maksud yang salah. Contoh dia kata ustaz minum air manis, kena kencing manis, lepas tu minum air manis. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jumpa orang ni, awak bawa kereta laju, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey, ini salah Ala kulli hal kat sini nak dengar apa apa yang dimaksudkan. Sebab kalau kita baca ayat tersebut, ayat 190 sampai 195 surah Al-Baqarah, dia bincang tajuk jihad. Dia mula dengan ayat 190, wa qatilu fi sabilillah, kan,
Ini maksud Allah start dengan dan perang kamu di jalan Allah Ta'ala. Tamat dengan ayat ni. Sebab lepas ayat 195, 196 dah masuk tajuk haji. Tajuk haji dan umrah. Okey. Jika tidak, kat sini memang tajuk dia jelas kan, sebenarnya. Tapi sering orang pakai ayat ni untuk maksud itu. Walaupun kalau kita lihat pada salafus soleh punya fahaman, dia banyak merujuk kepada tajuk jihad dan tinggalkan jihad. Binasakan diri dengan tinggalkan jihad. Satu saja pendapat yang datang daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia kata maksud dia membahayakan diri, buat benda yang membahayakan diri. Lain semua para sahabat, Umar kan Abu Ayyub Al-Ansari, semua para ulama salaf kata maksud dia adalah tinggalkan jihad. Okay. Sekarang dia nak terangkan. Dia kata apa? Qala Abu Laith. Ni ada pendapat yang lain lah kat sini. Qala Abu Laith, berkata Abu Laith, wa makna qaul Ibn Abbas. Okey. Mana kata-kata Ibn Abbas, suruh infakkan harta di jalan Allah Taala, jangan campak diri kamu dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Dia Ibn Abbas kata maksud dia tu adalah bersedekah, jangan kedekut. Tak kaitkan dengan tajuk masalah masalah musuh ataupun peperangan atau jihad. Sebab yang lain akan baca kat situ, sebab Abu Ayyub Al-Ansari diterangkan bila mana dalam perang penaklukan Constantinople. Penaklukan Constantinople, Abu Ayyub Al-Ansari kubur dia sampai sekarang ada dekat tembok di luar Istanbul. Ketika mana peperangan tu nak mula, seorang lelaki daripada Muhajirin rempuh musuh seorang-seorang dan mati. Lalu orang ramai yang ada keliling dia mula cakap. Dia kata laqad alqa wallahi biyadihi ila tahlukah. Orang yang telah campakkan demi Allah diri dia dalam kebinasaan dengan tangannya sendiri. Pasal dia rempuh, tahu dah tak menang tapi rempuh juga. Abu Ayyub Ansari dia dengar kata-kata orang-orang tersebut. Dia kata kalian kata ayat ni macam ni. Dia kata demi Allah ayat turun pada kami orang-orang Ansar. Dia kata kami dahulu bila mana Islam dah mula kuat, banyak pembantu masuk dan Islam, kami orang-orang Ansar ni telah berkata satu sama lain. Nabi tak tahu. Kami kata, dah kita banyak dah kot tinggalkan rumah tak berbetulkan, anak-anak berkeliaran kan, tak terjaga, tak terurus. Sekarang ni dah banyak orang masuk Islam. Apa kata kita tinggalkan, bagi mereka pergi. Kita reserve. Kita tinggalkan. Tak payah pergi jihad, biar ada orang pula pergi. Itu keinginan baru timbul dari mereka. Lalu Abu Ayyub Ansari kata turunlah Al-Quran menegur mereka, yang ini meninggalkan jihad. Meaning ni ayat ni kepada masalah meninggalkan jihad. Belanjakan harta kamu jalan Allah Ta'ala, maksud dia untuk berjuang, dan jangan kamu campak diri kamu dengan kebinasaan. Ini masalah jihad. Okay, tapi kat sini ada pendapat yang lain datang daripada Ibn Abbas yang maksud dia lebih general, bukan hanya setakat pada masalah infak harta dalam masalah peperangan. Dia kata apa? Wa makna kalau Ibn Abbas, berkata Abu Laith menjelaskan, dia kata, dan makna kata-kata Ibn Abbas, wala tumsiku minas sadaqati fatahliku. Jangan kalian menahan diri dari bersedekah, nanti kalian akan binasa. Ai maksud dia la tumsiku anin nafaqati wal auni lidhu'afa. Jangan kalian menahan daripada perbelanjaan dan juga pembantuan untuk orang-orang yang lemah. Fa innahum idza takhallafu ankum ghalaba alaikumul adu. Kerana mereka ni orang yang lemah-lemah ni, kalau mereka berundur daripada kalian, mana tak bersama dengan kalian, akan menguasai ke atas kalian musuh, lalu kalian akan binasa. Kan meaning dia lain sikit macam tajuk asal. Kisah Abu Ayyub tadi sangat jelas. Perbuatan tinggal jihad itu dianggap kebinasaan yang dimaksudkan. Sebab diorang mula nak reserve diri bagi orang lain pergi. Okay, itu jelas. Tapi Ibn Abbas dikaitkan dengan masalah infak harta pada orang miskin. Itulah yang dimaksudkan akan memenangkan kamu. Sebab bila orang lemah ni tadi tak bersama kamu, kamu akan dikuasai oleh musuh, lalu kamu binasa. Itu satu maksud. Wa mana akhar, makna lain adalah wala tumsiku, jangan kalian menahan harta, menahan diri, menahan harta, fayarthidu minkum ghairukum, lalu akan mewarisi daripada kalian orang selain kalian. Maksud dia, jangan tahan harta kamu daripada perbelanjaan. Ni pasal kes dia. Kadang-kadang orang kita ni, dia tak suka berbelanja. Macam cakap
Okay. Pen guna untuk apa? Nulis. Air? Minum. Makan. Duit? Belanja lah, bukan simpan. Simpan tak jadilah manfaat dia. Kereta awak ada untuk dipandu, dibawa, bukan untuk simpan. Awak apa kereta? Mana tu Kan faham tak? So bila kita tak pakai dia, maka salah. Itu sebab bila Allah suruh kita belanjakan harta tadi, harta infak kan, ke atas diri kita. Ada seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah kan, aku dah beri sedekah dah, ada banyak lagi harta aku. Nabi kata, amfik ala nafsik. Kan, infak, belanja daripada diri kau. Apa beliau? Beli motor. Okey. Belanja untuk diri kau. Lepas tu dia kata, ada lagi. Lepas tu Nabi pun kata apa? Ummaka wa abak. Kalau ada lagi, belanjakanlah kepada mak engkau, bapak engkau. Ukhtaka wa akhak. Saudara lelaki engkau, saudara perempuan engkau. Thumal adna fal adna, orang dekat engkau, orang dekat engkau. Okey. Basic dia macam ni. Pasal harta ni bila kita belanjakan, bagi pada jalan yang Allah Ta'ala sukai, kita jumpa balik dekat akhirat. Simpan, tak beri faedah apa-apa. Bahkan mungkin keluarga kita gaduh pula. Lepas tu anak kita mati, kena macam geng-geng apa, bila dia sebut tu, berapa tahun lepas, 8 bilion harta dekat dalam khazanah nasional, bukan apa nama tu, bukan khazanah nasional, amanah raya, tak dapat dituntut. Mana tak tuntutnya? Orang tu gaduh tahun ni, lepas tu dah lah gaduh tua-tua semua, tak gaduh, rebut harta. Amanah raya ambil, buat urusan proses, 30% dia ambil, 70% nak bagi balik kan. Tengok dah mati. Terutama orang kaya biasanya anak-anak tak ramai. Orang miskin anak bertergitip. Kan? Kalau tak ada ni orang rasa. Kalau tak ada ni. Yang kaya tu kan anak seorang tu je. Hilang yang tu tak ada lah siapa dapat harta dia. So jadi benda macam ni, maksud dia bila kita tak belanjakan ketika kita hidup, kita kena rugi. Orang kata budak ustaz ni apa hal pula kan. Ini tak, insyaAllah bukan macam ustaz budak bodoh tu. Tak, dia cerita, dia kalau awak tak belanjakan harta awak, pasal Nabi dah sebut. Nabi kata, mana kamu lebih suka? Harta kamu atau harta waris kamu? Para sahabat kata, Rasulullah, wallahi, dia kata kami suka harta kami lah. Mana? Anak kita kaya, yang kita kaya. Siapa yang kita suka? Dia kata, kita kaya lah. Lepas tu Nabi kata, apa kamu makan? Apa kamu pakai? Kan? Apa kamu makan, apa kamu pakai, itu harta engkau. Apa kamu simpan, itu harta waris engkau. So, waris kita lah akan berebut lepas tu. Mati ni sekian, cucu datang, cicit datang. Gaduh semua. In the end, kita tak dapat pun faedah daripada harta tadi. Sedangkan kalau kita belanjakan kepada kebaikan, belanja kepada keelokan, maka kita jumpa balik. Kan? Ini balik pada asal kita. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa kamu kemukakan untuk diri kamu dari kebaikan, maka kamu jumpa balik depan Allah Ta'ala nanti. So benda ni yang ini maksud yang kita baca sekarang. Maksud dia apa? La tumsiku, yang kalian tahan diri daripada berbelanja. Tahan diri belanja. Tapi kalau kamu tahan diri belanja, duit tu simpan banyak-banyak, fayarithu minkum ghairukum, lalu akan mewarisi daripada kamu ni selain kamu. Bahkan kadang-kadang benda tu akan lepas pada bukan keluarga pun. Macam tadi kan, in the end tak dapat siapa. Kat Amanah Raya 8 bilion, seorang tak boleh ambil harta tu. Tengok je lah. Nak take over tak boleh. Dan peraturan yang kita ada, tuan tu tak wujud, kita nak ambil je mana? Kalau orang tu ada, kita boleh rampas. Manusia tu wujud, kita boleh rampas harta dia. Kerana dia tak betul ke, dia membahayakan orang ke, kita boleh rampas. Dia wujud. Kalau harta tu ada, tak ada siapa, tak boleh ambil. Tak boleh kita rampas. Itu problem sebenar, masalah. Yang macam kita cerita apa? Tanah Ceti yang dekat Sungai Petani tu. Tak boleh ambil. Kerajaan tak boleh ambil tanah tu. Sebab dia telah dimiliki secara sah oleh orang. Problem dia pula, orang tu mati. Nak tuntut dia siapa? Ini masalah besar. Kena jaga sikit. Jadi warisi daripada kamu selain kamu. Fatahliku, lalu kalian akan binasa. Bihirmani manfaati amwalikum, dengan disekat atau kehilangan manfaat harta kamu. Patut harta tadi kerja untuk kita, bukan kerja yang macam geng saham tu.
Kan dia tak kaya tak apa, janji tak handsome tak apa, janji kaya. Itu bukan. Macam duit anda nak bekerja untuk anda. Bukan kan? Kita kerja aja tu. Apa kita belanjakan ni pergi tak ada satu sen pun kita rugi. Sering kadang-kadang orang ajarkan bukan. Saya ingat geng-geng yang ikut apa? Ketahui terakhir lahir anda kan. So budak tu datang jumpa saya. Saya ngajar dekat apa? Kota Damansara. Lepas tu dia kata, ustaz, ikut saya belajar kan daripada mentor yang bab harta-harta ni. Dia kata, kita ni semua kaya ustaz, dia kata. Tapi bila kita bocor aura bocor. Tadi cakap saya dengar habis tau. Faham dia? Aura bocor. Jadi bila aura bocor ustaz, tu yang harta kita hilang tu ada 3,000. Ni rosak lah, anak masuk hospital lah, bla bla bla. Saya pandang muka atas bawah. Saya kata, ulang balik. Kan? Dia kata, yelah kita duit kaya tapi bocor aura. Cara tampal, mandi air garam bukit. Tu dia jual air garam tu. Garam halal gel tu kan. Dia kata ni, sebelum dia keluar produk sendiri. Apa ngok-ngik. Saya kata dengan dia, engkau belanjakan untuk anak engkau sakit. Kau beli tayar kereta engkau bocor, kau baiki. Kau beli minyak masuk dalam enjin kereta. Semua tu dikira si Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala kira semua sekali menjadi sedekah. Kenapa kau pergi kelang kabut macam ni? Saya kata dengan dia. Dah, ustaz, kan budak-budak fresh grad. Kan lepas keluar-keluar universiti, poster besar. Mari kaya, dia kata. Apalah tak senonoh betul. Nah, tapi masalahnya budak-budak tanya, saya kata tak boleh macam tu fikir. Sebab benda ni antara stres yang berlaku pada masyarakat sekarang ni kan. Tekanan perasaan. Sebab dia rasa belanja hidup dia tadi tu, yang dia keluarkan duit tadi, tak ada makna. Sedangkan yang itulah ada makna. Yang simpan tu yang tak ada makna sebenarnya. Awak mati, tak ada benda, rebutlah dia anak beranak. Yang ini bawa lari, yang tu bawa lari, kan. Isteri bawa lari. Serius ada kes, kan. Apa, menantu tu, dia bawa lari apa, suami tu punya kereta. Tapi suami tu pun geng-geng ni, apa, dia dapat harta tu daripada geng-geng yang MLM. Tunjukkan ni kaya, ada kereta sekian, jam apa berapa puluh ribu. Tak sampai level abang lah, berapa puluh ribu kan. dia jam dia kan. Berebut, keluarga tu berebut menantu dengan ni, dengan mertua. Sebab kawan ni mati muda. Dia mati tak silap saya umur dalam 30 lebih kot, tak 40 pun. Tapi tinggalkan harta. Tapi in the end harta dalam bank tadi diambil balik oleh syarikat tadi. Sebenarnya benda tu ditunjukkan untuk suruh orang lain masuk jemaah dia. Tengok kawan ni. Tapi last sekali Allah tak jadikan mati awal. Yang kabut berebut. Tak ada benda jadi manfaat. Gaduh menantu dengan mentua. Allahu alam kan. Kalau kena ada anak lagi masalah. Kan, berebut-berebut macam ni. So jadi yang dimaksud kat sini masih lagi manfaat tak ada kaitan jihad pun. Perbincangan ni tak ada jihad. Perbincangan ni masalah belanja diri kamu. Yang pertama infak pada orang miskin. Wa manal akhar makna lain wala tumsiku. Yang kena tahan harta kamu daripada dibelanjakan. Fa yadhhabu ankum al khalafu fid dunya wa thawab fil akhirah. Lalu akan hilang daripada kamu para pengganti di dunia dan pahala hari akhirat. Sebab kalau kita belanja, ada orang akan datang doakan kita. Teringat kita, dia doakan. Kan? Kita belanja dia ketika hidup. Dia akan ingat kita dan dia akan manfaat untuk kita, jaga keluarga kita. Ni kadang-kadang dalam kes yang banyak orang suka kan, buat apa, hibah wasiat. Nak lari daripada faraid. Dan apa baru ni apa Ustaz Abu Anas kan, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman buat ulasan tajuk ni. Yang mana banyak orang kita suka lari. Dia lupa, dia kata macam inilah dia tak suka adik-beradik. Sedangkan anak dia tadi, kalau dia bagi harta banyak mana sekalipun, wali nanti adik-beradik dia. Memang itu hak Allah letakkan, sebab dia akan ada connection. Dia dapat harta, dia akan jaga anak yang mati tadi. Mana kita adik-beradik kita yang lelaki kan, atau perempuan ke, bila ada yang meninggal kan, kita kena jagalah. Bila kita dapat harta kita dapat, betul sengih-sengih seorang apa kan. Dah fikir mana boleh. Awak dapat dengan tanggungjawab, tahu tak? Banyak orang tak tahu bab ni. Jadi bila kita awal-awal lagi dah sekat daripada belanja kan, ini masalah faraid tadi, masalah belanja
Kan kita tak pernah belanja makan dia, tak pernah tengok apa keperluan dia. Bila kita mati, kita hilang ni. Pengganti kita pada urusan hidup kita. Siapa yang hidup daripada keluarga kita, yang akan jaga, hilang. First gone. Dan pahala hari akhirat pun kita terlepas. So daripada tiga yang ni, sebenarnya saya ulang balik, majoriti jumhur para salafus soleh semua maksudkan ayat 195 surah Al-Baqarah tu dengan pengertian masalah jihad. Tinggalkan infak fi sabilillah, tinggalkan jihad. Itulah yang membinasakan. Tapi dekat sini ada maksud membinasakan tadi bukan berkaitan dengan masalah jihad. Dan satu berkenaan dengan infak pada orang miskin, kedua membelanjakan harta kepada jalan yang sepatutnya, ketiga tidak belanjakan lalu terlepas orang tersebut, pengganti untuk dia pada kehidupan dunia dan terlepas pahala hari akhirat. Dari segi meaning ada ayat lain lah untuk maksud ini. Tapi untuk ayat tersebut sebenarnya dia dah spesifik. Tajuk tu berkenaan dengan tajuk jihad. So yang lain-lain datang ni macam dia katakan oleh Bulai, dia cuba nak reasonkan lagi. Nak reasonkan, justify ataupun berikan panggil apa, sokongan untuk kata-kata mereka taklah salah sepenuhnya. Okay, ini kenapa kita kata tujuan mereka bawakan pengertian berkenaan. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kesambung kemudian. Nanti ada lagi sampai 6 6. Separuh lagi kita ambil. Yang mana pengertian tersebut atau cara tadi mengarahkan atau menghalakan pendapat salaf dalam masalah tafsir. Tujuan dia macam kita sebut tadi lah, supaya kita tidak terlajak membuang sumber rujukan agama hanya kerana orang tu salah pada satu dua tempat, yang sedangkan kita tahu bahawa manusia memang akan salah dan silap. Biasalah, dia manusia. Kalau dia nabi, tidak ada masalah kat situ, dia takkan silap dalam masalah agama. Tapi dia manusia yang meneruskan agama, mungkin silap salah. Allah Ta'ala uji dekat situ. Okey, baik. Baik, ada soalan? Yep. Okey, dari kaitan abang kita tanya, ada tak kaitan dengan tajuk ni? Dia dalam Sahih Muslim, Nabi sebut 3 dinar. 3 dinar. Dinar kamu beri untuk jihad fisabilillah. Dinar untuk kenderaan jihad fisabilillah. Dinar engkau berikan pada tanggungan engkau makan. Dinar paling afdal surah Ta'ala adalah dinar yang kau berikan anak bini kau makan. Ni benda ni timbul tajuk kan, saya pernah cerita tu. Dekat Yaman. Ada abang ni, dia datang. Tahu datang mana, kumpulan apa, rasa macam tabligh, tapi Allah alam. Okay. Tapi dia datang Yaman, dia nak talaki kitab. Talaki apa tak tahu. Tapi cerita dia datang rumah persatuan pelajar, saya tengah syarah hadis ni. 3 dinar. Saya baca sebut hadis tu. Dia rupanya tak puas hati dengan saya tau. Bila saya cakap tu, pasal dia tinggalkan keluarga dia. Tinggalkan. Pasal kalau orang tu fikir balik, dia belanja harta pada anak bini dia makan pun, sebenarnya Allah Ta'ala suka perbelanjaan tadi. Bukan maksud dia kena buang sini, letak sini semua, tak. Jadi bila dia dengar tu, dia tak puas hati. Dia pun tunggu. Satu hari bila rumah persatuan tak ada orang, saya dengan dia 2 orang. Dia kata, Ustaz, minta maaf, tanyalah, Ustaz cakap itu hadis 3 dinar. Saya kata, betul. Itu je ke hadis yang ada? Dia kata, saya kata, abang ada hadis lain ke? Tak betul soalan saya, betul lah kan? Abang ada hadis lain, baca kat saya nak dengar. Takkan itu je hadis yang ada. Saya kata, bang, abang ada hadis, abang beritahu saya nak dengar. Pasal hadis tadi jelas, perbuatan dia tinggalkan tu rugi. Dia nak jadi wali Allah, tak payah mengayau pergi India ke pergi sekian. Jaga anak bini pun boleh jadi. Serius. Bagi anak bini makan pun, itu dah boleh cukup sebenarnya. Lepas tu dia macam tak puas hati tau. Saya kata, abang ada hadis lain bagi tahu saya. Lepas tu ujung dia kata, takkanlah Maulana kami tak tahu. Saya kata, ini masalah abang sebenarnya. Abang tahu dah hadis ni dah ada, tapi abang masih nak bandingkan kata Maulana dengan hadis. Jadi jelas kan, memang macam abang kita cakap lah, belanja kita kepada keluarga kita tu di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala paling afdal, 3 dinar paling afdal tu, yang paling afdal adalah yang diberi anak bini kita makan. Pasal itu sebenarnya, okay, kalau orang kata apa reason dia,
So ini membina masyarakat. Kalau awak pergi bagi tepung kat sana, keluarga tak ada, keluarga hancur, dan siapa akan meneruskan perjuangan yang ada? Bila anak hilang, tak ada keturunan, tak ada apa, kan? Ini dua-dua ni tak datang dah lah. Nak jihad kena upah orang. Macam Ukraine kan. Nak perang-perang kena upah. Askar upahan. Ini serius. Askar upahan. Dari UK, dari Perancis datang. Diupah. Untuk berperang di situ. Beza dengan Islam, kita ni adalah benda yang berkait. Bukan tinggal dia berkait. InsyaAllah. Okay. Soalan lain? Tak ada, Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.